Di dalam kitab ini tuan-puan, dalam sebuah tajuk yang saya kongsikan tuan-puan, iaitu orang mukmin bebas daripada ketakutan, fitnah serta azab kubur. Orang mukmin bebas daripada ketakutan, fitnah serta azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertamanya dan kepujiannya kita tinggi rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan taufik dan juga inayah Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan hajat kita, iaitu kita sama-sama dapat selesai solat maghrib secara berjamaah di rumah yang paling mulia ke bumi Allah, di rumah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan syukur sekali lagi kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan lembutnya Allah dan ihsannya Allah, Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu-pintu hati kita untuk sama-sama kita duduk di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan satu hari kelak kita akan pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon agar kita dijemput masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Dan kita nantikan juga di sana adalah syafaat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi kenyataan juga kita nanti di sana. Amin 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 ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, sambungan kita dalam pengajian Kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat, karangan asal Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang terjemahkan bakal diterbitkan ke dalam bahasa ibunda kita oleh Al-Hidayah House of Publishers dan Berhad, dimasyhurkan oleh Datuk Badli Shah di TV Al-Hijrah pada tahun 2013 pada setiap hari Rabu pukul 6 petang dalam bahagian Aqidah. Dan insya-Allah pada malam ini marilah rehlah kita untuk mengutip khazanah permata ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila kita pulang ke rumah, kita boleh berkongsi dengan isteri dan anak-anak yang kita cintai, dan kita harapkan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, di dalam kitab ini tuan-puan, dalam sebuah tajuk yang saya kongsikan tuan-puan, iaitu orang mukmin bebas daripada ketakutan, fitnah serta azab kubur. Orang mukmin bebas daripada ketakutan, fitnah serta azab kubur. Doa-doa tuan-puan agar kita semua yang hadir di taman syurga ini adalah dipilih oleh Allah menjadi orang mukmin dan mukminat insya-Allah. 5 faktor penyebab selamat daripada siksa kubur. 5 faktor penyebab selamat daripada siksa kubur, iaitu antaranya pada muka surat 249, iaitu musibah sakit. Musibah sakit. Ini tuan-puan antara Allah Ta'ala berikan anugerah kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam khususnya. Ini khusus pada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana bila dia dapat satu gelaran dipanggil mukmin, dia akan dapat kepada dirinya bebas daripada ketakutan serta fitnah dan juga azab kubur. Dan antara penyebab selamat daripada siksa kubur baginya, Allah Ta'ala berikan musibah sakit. Kita tengok huraian tuan. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan suatu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man mata maridan mata syahidan wa wuqiya fitnatal al-qabri wa ghudiya wariha alaihi birizqi minal jannah. Orang yang meninggal dunia kerana sakit adalah syahid. Orang yang meninggal dunia kerana sakit adalah syahid. Satu,
Kedua, dia selamat daripada azab kubur. Dia selamat daripada azab kubur. Dua, setiap pagi dan petang diberi rezeki dari syurga. Setiap pagi dan petang diberi rezeki dari syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3 dapat, man. Ni orang sakit, man. Sebab tu hadis yang lain sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengajar kita umpan, bila kita dengar ada rakan tauladan teman kita yang rapat dengan kita di kawasan USJ Al-Falah ni, tempat barakah ni, ada teman kita dalam grup WhatsApp, dia sakit, ziarah, teman. Rasulullah ajar kita ziarah teman kita sakit. Kerana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, orang sakit ni doa dia pun makbul, Allah Ta'ala bagi. Orang sakit doanya makbul. Sebab apa, man? Sebab waktu dia dalam keadaan sakit tersebut, dia ni hatinya bersih, man. Hatinya bersih, dia akan zikrullah selalu. Ni beza, man. Kadang kita sepatutnya waktu yang sihat tu lebih nampak. Tapi kadang-kadang orang-orang macam tahap kita, umpan, waktu kita sakit itulah lidah kita tak pernah berhenti zikir kepada Allah. Kita ni ada keluarga di sini pun, USZ Al-Falah ni, semua kita ni keluarga ni, ada grup WhatsApp dalam setiap lorong dan sebagainya. Maka bila dengar je teman kita itu, terus umpan pakat-pakat pergi ziarah dia. Ziarah dia, tanya khabar dia, serta mendoakan dia. Minta dia doakan untuk kita, kan. Minta. Orang sakit, kan. Dia kata, kenapa saya nak doa pula? Patutnya kalian nak doakan saya. Kita pun maklumlah. Sebab baginda SAW pun ada mengatakan bahawa orang yang sakit ini doanya makbul, kan. Pergi, kan. Jangan kita lepaskan peluang nak ziarah teman kita sihat je. Jangan, kan. Rugi. Sebab bila kadang-kadang, kan, manusia ni dalam keadaan sihat, ziarah dengan tempat teman-teman yang sihat, dia akan satu ketika nanti akan perbincangan itu menjadi lara, kan. Menjadi jauh tersasar. Duduknya, dia duduk, tapi bila duduk tu ada je cerita yang tak sepatutnya dia cerita, sama ada dia ataupun didengar kawan dia cerita. Nampak, kan? Tapi kalau kita ziarah orang sakit, kan, kita akan nampak insaf di situ, kan. Dan waktu itu kita akan dengar banyak dia akan sebut kalimah Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Nampak, minta, kan. Kenapa, kan? Hadis ini mengatakan gitu ke? Kalau sahabat kita yang duduk di USJ, teman rakan tauladan kita yang dekat masjid ni, kerap selalu datang sini, tiba-tiba dapat berita dia sakit, man. Dan bila dia meninggal, Allah Ta'ala anugerah kepada dia adalah syahid, man. Tu. Sakit pun, sampai ke meninggal pun, Allah Ta'ala angkatkan darjat dia menjadi syahid. Seorang yang syahid. Dia syahid melawan sakitnya. Tengok. Baru ni, tuan-puan, 2 minggu lepas, tak silap, 2 minggu lepas, kawan saya, dia baru 5 tahun kahwin, kan. Baru 5 tahun kahwin, dapat seorang anak, tak silap baru 8 bulan dan sebagainya. Dia kena kemo, usia 30-an, kan. Awal 30-an. Di usia sebelum tu boleh dapat detect yang dia ada penyakit ni. Dia tak ada, perempuan. Memang Allah Ta'ala jemput dia datang awal. Maksudnya umurnya sampai situ je. Awal 30-an, kan. 5 tahun baru kahwin. Seorang pengurus di masjid Taman Tun Dr. Ismail Jaya. Tu. Tak silap, Masjid Al-Ikhlas tu. Situ. Dia pengurus. Dan dia meninggal dalam keadaan sakit, melawan kemo, kan.
Awal 30-an kan. Awal 30-an. Dah jumpa ilahi dah. Allah Ta'ala panggil pulang. Waktu dijemput tu, saya pun tak dapat hadir. Sebab waktu tu saya bergelumbang dengan anak saya, dengan orang rumah saya. Semua demam virus selama 10 hari. Saya seorang je. Terpaksa memang kena cekal. 5 sakit, seorang. Kena kuat. Saya seorang je. Ini semua Allah Ta'ala punya izin. Alhamdulillah, saya Allah Ta'ala berikan peluang lagi. Tak ada apa-apa lagi. Nampak kan? Kawan ni dah dipanggil, pengurus di sana, dia pun selamat daripada azab kubur kan? Meninggal melawan sakit kan? Satu, Allah Ta'ala anugerahkan syahid. Kedua pula, lepas daripada azab kubur. Nampak kan? Dunia ni orang semua nak kejar syahid, tak dapat. Orang sakit sampai meninggal, dia dapat. Lagi, orang semua punyalah banyak berdoa nak lepas daripada fitnah azab kubur. Ada yang Allah Ta'ala tak kurniakan. Tapi orang yang sakit, Allah Ta'ala berikan begitu kan, bebas daripada azab kubur kan. Azab kubur ni kan, dia ceritanya, kalau kita tengok azab dunia ni, tak adalah perit mana kan. Kita azab dunia ni kita boleh lagi waktu Allah Ta'ala berikan kita ketenangan, ada kan. Tapi kalau azab, nama azab kubur kan, dia tak ada satu nafas pun kita akan nafas secara orang normal di atas tanah. Maksud Ustaz? Maksudnya dia akan penuh dengan bergelombang. Allah Ta'ala berikan pukulan kepada dia di bawah. Malaikat akan pukul dia. Itu panggil azab kubur kan. Binatang lagi, himpitan kubur lagi, suara malaikat lagi, badan dia lagi, semua jadi kan. Gelap di dalam kan. Kubur tu gelap. Yang akan terangkan kita ni tuan-tuan, Allah tuan-tuan perempuan punya ibadah. Itu je. Isteri taat pada suaminya. Suami redha, kaum ibu di belakang, kubur cerah. Selesai. Tak ada apa dah. Suami pula, ayah pula akan dapat kubur yang terang apabila tidak ada sifat dayus kepada diri dia. Dayus mana? Ingat mana? Kita nama suami dengan lelaki ni, bapa ni tanggungjawab lebih berat kan. Sebab tu kita kena ada asas agama lebih kuat daripada isteri. Kan? Jangan bawa fikiran fahaman-fahaman yang pening-pening kan. Nama dah jadi isteri kita, jatuh hukum wajib, isteri kita kena tutup aurat. Hukum. Kalau dia tak dengar kat Ustaz, kita kena tahan dia daripada jumpa yang bukan mahram. Kita tahan kan. Tak boleh keluar nampak free hair, tak boleh kan. Kalau dia nak juga, kita dapat macam cara yang terakhir paling selamat, dah tak boleh buat apa, putus. Nampak kan? Tidak teruk kita nanti di sana kan. Teruk. Suami teruk ni di sana. Tu kita kena hati-hati. Kita dah jadi suami orang, maka kita tengok tanggungjawab kita cukup berat sebenarnya. Sebab tu kita jangan pegang dengan orang punya kata-kata ni, yang bukan-bukan yang kat luar tu, jangan man. Selagi dia bukan orang ahli agama, tuan-tuan perempuan, janganlah pegang. Jangan pegang langsung. Kalau lintas dengar je, jangan sampai masuk di kepala tuan-tuan perempuan. Jangan man. Pegang dengan tuan-tuan perempuan yang tuan-tuan dengar dalam taman-taman syurga. Itu akan turunnya Allah Ta'ala kepada kita. Dipanggil malaikat-malaikat akan bersama dengan kita. Yang tu tuan-puan pegang. Dia akan bawa kita nanti ke dalam syurga Allah, insya-Allah kan. Seterusnya, maka bila orang itu telah dapat syahid, selamat pula daripada azab kubur, maka pada setiap pagi dan petang diberi rezeki dari syurga kan. Setiap pagi dan petang dia akan dapat rezeki daripada syurga. Maknanya dia ni seorang manusia yang waktu di dunia dahulu dia cekal dan dia redha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Dia terima je. Berapa ramai kita tengok tuan-puan
masuk dalam berita, masuk dalam YouTube, masuk dalam FB, masuk dalam IG, masuk dalam buletin, masuk dalam radio, masuk dalam media elektronik, semua masuk. Orang macam ni, dia terima je kan. Kalau dalam agama, dia akan dicopkan jatuh kepada orang yang mati syahid. Lepas tu lagi, dia akan selamat pula daripada azab kubur. Lagi, dia akan diberikan di waktu pagi dan petang rezeki dari syurga. Habis. Namanya? Ni orang yang sakit waktu di dunia kan. Dia terima kan. Dia redha. Ni kan. Tu antara seorang tu saya bagi contoh pada tuan-tuan, kawan saya tu kan. Kemo. Habis rambut dia. Habis. Dia tahu masa bila dia ni orang yang suka bersukan. Tiba-tiba dia berpeluh dan sebagainya, naik sampai kepala dia. Dia macam jatuh migraine dan sebagainya. Dia perasan waktu dia selepas jadi imam subuh kat masjid tu. Masa session 13 tu. Al-Ikhlas tu. Tak silap saya. Kawan-kawan dia cerita. Itulah anugerah Allah Ta'ala berikan kepada orang yang sakit man. Sama kan, Jami bin Shaddad menyampaikan suatu hadis daripada Abdullah bin Yasar ketika aku duduk dekat dengan Sulaiman bin Shard dan Khalid bin Urfathah. Keduanya menyebut tentang seorang lelaki yang mati kerana sakit perut man. Meninggal, wafat kerana sakit perut. Sakit perut. Pada masa itu keduanya mahu melihat jenazahnya. Pada waktu tu puan, kedua-dua orang tu, kedua insan ni nak lihat jenazah arwah ni, nak lihat. Salah seorang berkata kepada temannya, bukankah Rasulullah SAW bersabda? Kawan ni kata, wahai temanku, bukan Rasulullah bersabda ke? Orang yang mati kerana sakit perut tidak akan diseksa dalam kuburnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Allah. Meninggal kerana sakit perut tak akan diseksa dalam kubur. Nampak kan? Allah Ta'ala bagi man. Allah Ta'ala bagi bahawa banyak lorong yang Allah Ta'ala beri peluang kepada kita dan beri kasih sayangnya kepada kita untuk dapat meninggal dalam husnul khatimah man. Husnul khatimah. Kita je nak pilih macam mana man. Kita. Sebab tu sahabat Nabi, kalau tuan tengok sahabat Nabi ada yang sampai tahap hebat Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahibah ni ada yang sampai tahap hebat macam Khadijah Al-Khuwailid. Sayyidina Khadijah Al-Khuwailid tu. Sampai tahap gitu. Hebatnya. Ada yang bawah lagi. Biasa je. Biasa je. Begitu kan. Dan mereka semua berebut nak cari. Mereka ni nak pilih yang meninggal angan-angan yang betul-betul menjadi kenyataan. Macam mana mereka nak. Mereka pilih kan. Mereka nampak yang ni mereka mampu, mereka fokus yang tu. Mereka nampak yang ni mereka mampu, mereka fokus yang ni. Mereka nampak mereka mampu yang ni, mereka fokus yang ni. Dan dapat ke tak dapat? Dapat apa yang mereka nak. Juga kita kan. Kita dah 1400 tahun dah. Jauh. Baginda SAW pun tak ada dengan kita. Tak adalah dengan kita. Dan rujukan utama para sahabat waktu zaman itu adalah baginda SAW. Sebab tu mereka pada zaman itu hukum hakam semua Rasulullah dah ada penyelesaian daripada masalah. Sebab tu zaman itu rujukannya kepada Rasulullah tak adalah dia panggil dengan mazahib, iaitu mazhab-mazhab, tak ada. Sebab masalah rujukan semua ke Rasulullah. Sahabat tanya soalan, jawapan terus Rasulullah bagi. Wahyu turun, jawapan sampai. Malaikat turun, Jibril turun sampai Rasulullah, sampai. Firman Allah Ta'ala sampai. Apabila wafatnya baginda SAW pun, waktu itulah selepasnya adanya mazhab-mazhab. Nampak kan? Itu. Kita pula, yang macam kita ni orang-orang biasa, tapi kita
tersohor dengan benda-benda dipanggil maknawi, material. Kita hebat. Tapi bab agama kita bukan pakarnya. Maka kita refer dengan orang ahli din, ahli agama kan. Kita duduk Selangor ni, kita ikut fatwa Selangor. Kita Google, kita tengok soalan kita tanya, buka dalam fatwa Selangor. Dalam negeri Selangor, fatwa macam mana? Dewan Mufti kita, yang barakah insya-Allah, Dr. Anhar Oper, Profesor Madya Dr. Anhar Oper. Tengok dalam tu. Apa dikatakan dalam fatwa negeri Selangor, nampak? Itu tindakan yang bijak kan? Rujukan kita. Sebab kita bab-bab duniawi, kita boleh percaya dengar ulama-ulama duniawi cakap. Arkitek, lawyer, doktor, businessman, semua kita percaya. Kita dengar, okey, saya ikut dah. Kita agree je. Tapi kenapa dalam bab agama kita ada sikit kegelisahan, Pan? Yang tu kena tanya diri sini, Pan. Sudi ke tidak kita nak bagi hati kita ni layak orang yang agama yang kontrol, Pan? Kalau kita sudi, maka Allah Ta'ala akan pimpin kita, Pan. Tapi kalau kita tak sudi, Pan, nak buat macam mana, Pan? Kita sendiri yang cek jalan gitu. Tapi ingat, kita tak boleh salahkan orang lain kalau kita yang jadi gitu. Boleh ke jadi situ, Tuan? Kita kat pada masyar nanti pula kita cek pasal, kita akan kata orang ni lah, nampak kan? Di padang masyar tu orang akan tengok, Pan. Bila kita kat dunia ni tak nak dengar cakap orang sepatutnya, kat padang masyar kita akan tuding jari, Pan. Tu. Ni cerita di padang masyar, Pan. Mudah-mudahan, Pan, kita dijauhkan dengan sifat yang tak sepatutnya pada diri kita, Pan. Seterusnya, Pan, Abu Daud Al-Thayalisi menyatakan hadis tersebut dalam musnadnya. Syu'bah menyampaikan hadis itu kepada kami daripada Jami bin Shaddad dan menyatakan dan menambahkannya. Kemudian yang lain berkata betul. Yang lain berkata betul, Pan. Siapa yang mengatakan bahawa dia mati kerana sakit perut, tidak akan diseksa dalam kuburnya. Betul, Pan. Sakit pun Allah Ta'ala berikan pilihan kepada orang ni dapat mati syahid, Pan. Sakit perut je pun. Sambung, Pan. Seterusnya, antara yang boleh katakan bahawa kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam tajuk penyebab selamat daripada siksa kubur yang seterusnya adalah waktu yang baik, Pan. Waktu yang baik. Kita tengok apa dimaksudkan, Pan. Rabi'ah bin Saif meriwayatkan suatu hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yamutu yaumul jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqatullah fitnatul al-qabri." Maksudnya, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumaat. Allah Taala kata seorang muslim yang meninggal pada hari Jumaat. Kena muslim, Pan. Bila masuk muslim ni sama dengan perempuan lah sekali. Muslim ataupun muslimah. Atau malam Jumaat. Malam sebelum tu. Malam sebelum tu. Akan dijauhkan daripada fitnah kubur oleh Allah. Malam Jumaat macam kita sekarang Jumaat, malam Jumaat semalam, Tuan. Maka kita orang ini Allah Ta'ala jauhkan daripada fitnah kubur oleh Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nampak, kan? Syarat yang Allah Ta'ala bagi, penting nombor satu, dia kena Islam. Kedua, Allah Ta'ala beri anugerah yang meninggal pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Maka dia akan dijauhkan dari fitnah kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Ni Allah Ta'ala bagi, kan, kelebihan. Sebab tu kita Jumaat ni dipanggil hari raya bagi umat baginda sallallahu alaihi wasallam, kan? Sayyidil Ayyam, penghulu bagi segala hari bagi umat baginda sallallahu alaihi wasallam, kan? Lepas tu hari Jumaat ni Allah Ta'ala berikan istimewa cukup dahsyat, cukup hebat kepada umat baginda. Umat lain tak dapat sehebat ini, kan? Tak sampai. Umat baginda yang Allah Ta'ala bagi, kan? Lepas tu kita Jumaat kita ambil peluang, kan? Ambil peluang dengan
apa yang dalam Quran dan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita, man. Buat tu, man. Boleh baca kafi, baca, man. Sila baca. 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, baca. Kan? Lagi, buat apa lagi? Banyakkan selawat atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, soal. Ada ulama, almarhum Syekh Ali Jabir, yang meninggal di Indonesia, tok gurunya kata pandangan tok gurunya daripada hadis tersebut, tok dia kata hari Jumaat khusus selawat je. Selawat je. Jawab benda lain, selawat je. Itu pandangan tok gurunya. Boleh tuan-tuan perempuan nak ambil pandangan tu, sila. Tak ada masalah. Ustaz, saya nak baca sikit ayat Quran ke istighfar, tapi saya akan banyakkan selawat. Sila. Semua boleh, teman. Itu berbijak, teman. Tidak akan bijak. Tak perlu berbalah, teman. Tak perlu berbalah. Kita semua nak masuk satu pintu, teman. Dia panggil pintu syurga, teman. Pintu syurga, teman, dia ada cabang, teman. Syurga dia ada cabang. Sama ada syurga kita dapat ni syurga paling bawah ataupun syurga pertengahan, tapi yang paling atas adalah syurga para nabi dan para rasul. Itu level syurga tu, kan. Kita tengok macam mana kita punya, apa kita punya KPI kita, kan. Apa SKT kita sebenar, kan. Dalam hidup ni, apa yang kita nak cari sebenarnya, kan. Hidup kita apa nak cari, kan. Kita je boleh jawab untuk diri kita, kan. Untuk isi hati kita je boleh jawab. Orang lain kadang-kadang kita tak sefahaman dengan mereka. Tapi kita sendiri boleh fikir waktu sekarang, kan. Dalam isi hati kita, dalam akal fikiran kita, apa yang kita nak untuk dunia, kan. Dah dapat ke belum? Ataupun selain pada dah dapat ke belum, cukup ke tidak? Cukup tak? Bila kita tengok letakkan agama nombor satu, maka tuan-tuan, hidup di dunia ini walaupun sekadar makan nasi dengan kicap, tuan-tuan perempuan akan rasa bersyukur. Bila tuan-puan ni hidup, nombor satu letak agama. Mawan. Baik, kalau tuan-tuan perempuan hidup nakkan mengejar dunia, tuan-tuan perempuan akan nampak kelang kabut dalam keluarga. Akan nampak dalam keluarga itu ada macam-macam perkara rumit, masalah. Cukup rumit. Isteri tak nak taat pada suami, anak-anak tak nak sembahyang, anak-anak tak tutup aurat, isteri pula derhaka kepada suami. Nampak, kan? Ni bahaya. Lebih lagi tuan-tuan duduk di tempat yang cukup hebat ni, man. USJ ni, tempat elit ni, man. Memang elit. Keliling, bila saya naik kereta, saya tengok, kedai makan semua, kan. Kat situ kita tengok, macam mana boleh mereka ni lebih nampak interested di kedai makan daripada rumah Allah. Macam mana tu? Yang kita hiraukan, kalau di kedai makan itu adalah keturunan kita, tu kita risau. Keluarga kita. Mudah-mudahan, depan, ada masa ni kita cuba ubah apa yang patut rentak dalam keluarga kita, kan. Supaya nanti, teman, kita dalam liang tu bagi kita taman-taman yang indah nanti, insya-Allah, kan. Sambung seterusnya, kan. Jadi muslimin muslimat mati Allah sekalian, menurut pandanganku, ulama mengatakan dalam Nawadir al-Usul, Abu Abdullah At-Tirmizi meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad yang bersambung daripada Rabi'ah bin Saif Al-Iskandari, daripada Uyaid bin Uqbah Al-Fihri, daripada Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat akan diselamatkan daripada fitnah kubur. Seterusnya, umpan Ali bin Ma'bad riwayatkan daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat
akan selamat daripada fitnah kubur. Nampak kan? Lagi kan, agama kita bagi gambaran kat kita kan. Kita dah dapat ilmu ni kan, kita akan nampak jelas dah. Orang yang kita sayang ke, ataupun orang yang kita tak terduga dipanggil pada hari tersebut, pasanglah kat mindset kita, orang begini tuan, sesungguhnya pada meninggal hari Jumaat atau malam Jumaat, satunya dijauhkan daripada fitnah kubur oleh Allah Ta'ala, dan juga selamat daripada fitnah kubur. Habis kan? Kita pula yang akan sambung kita punya generasi keluarga kita. Contoh keluarga Ahmad, keluarga Zakaria, keluarga Ali, keluarga siapa saja nama, juga kan belah kaum ibu, kan? Kharijah ke, Zawiyah ke, Siti Hajar ke, kita akan sambung tu. Bila kita sambung yang apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, selesai. Tak perlu kita rasa lemah semangat dan sebagainya kan. Allah Ta'ala beri peluang ke itu kan. Kita je nak buat cara macam mana kan. Seterusnya kan, riwayat lain juga mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati pada malam Jumaat atau hari Jumaat akan selamat daripada siksa kubur, dan pada hari kiamat dia akan datang dengan tanda syuhada pada mukanya. Ni hadis yang lain. Bila kita meninggal pada malam Jumaat, satu, atau hari Jumaat, dua, kita akan diselamatkan daripada siksa kubur, tiga, dan pada hari kiamat kita, iaitu kita akan datang dengan tanda syuhada, dalam braket pada mukanya. 4 kita dapatkan. Allah. Kat mana lagi nak dapat lagi kan? Tak ada. Ada yang lebih baik kan daripada Allah Ta'ala kurniakan? Tak ada kan. Ini yang baik kan. Ini yang baik. Sebab tu kita dalam hidup kita, la tayasu min ruhillah, jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah kan. Jangan putus asa. Tak ada rezeki kita di sini, Allah Ta'ala akan berikan rezeki yang lebih baik. Kena yakin kan. Yakin. Bergantunglah kepada Allah, jangan bergantung kepada manusia. Lepas tu bila kita bergantung pada Allah, tuan-tuan cuba tengok orang-orang arif billah, orang-orang yang kenal Allah Ta'ala. Tengok kehidupan mereka kan. Bila mereka bergantung pada Allah, rasa kecewa tak kan? Tuan-tuan cuba tanya Habib Ali, cuba tanya Habib Ali, Habib Munzir, Habaib lain yang datang kat Masjid Barakah ni. Cuba tanya Habib, pernah tak rasa kecewa kalau tak bergantung diri kepada Allah? Mesti akan senyum je kan. Sebab mereka ni tak pernah bergantung kepada manusia kan. Mereka bergantung kepada Allah. Manusia ni sebagai wasilah je, jalan penyebab je. Sekiranya Allah Ta'ala kata dapat, dia akan dapat. Tapi sekiranya Allah Ta'ala kata tak dapat, dia tak ada masalah. Merungut pun tidak, mengeluh pun tidak, maki hamun pun tidak, mencela pun tidak. Pada diri dia tak ada langsung su'uzon kepada Allah. Semua dia husnuzon kepada Allah kan? Bersangka baik pada Allah. Nampak kan? Tu. Bibil lagi zaman kita pun lagilah kena banyak husnuzon kan? Zaman kita. Ujian pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam tu kan, jauh lebih perit ke kan? Lagi jauh kan? Lagi pedih dan lagi sedih. Sekarang ni kita selesa kan? Sebab kita tak perlu buat macam baginda sallallahu alaihi wasallam kan. Dipulaukan 2 tahun orang Islam. Orang Islam kita masa jadi hamba kepada Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, tengok macam mana. Sekarang tak ada dah. Nampak tak ada dah. Hanya Allah Ta'ala bagi ujian cara yang lain kan. Macam mana kita aturkan tu untuk dakwah. Nampak kan? Lepas tu ilmu agama kan, dia kena belajar dengan guru kan. Right.
Agama kena belajar dengan guru. Dia tak boleh ada buku, dia belajar seorang. Hatta kitab Fadail Amal pun, yang jemaah tabligh kita baca, kena baca dan kena faham, ada guru. Puan. Sebab ilmu agama ni kan, dia ilmu yang cukup mahal kan. Cukup mahal. Dia akan pandukan kepada kita sama ada hidup kita Allah Ta'ala redha ataupun hidup kita ditipu oleh makhluk halus. Ini bahaya. Kalau kita tak ada guru, guru kita makhluk halus, dia akan bohong kita kan. Lepas tu kita banyak cuba tuan-tuan tengok dekat internet sekarang, YouTuber kan, tengok bahaya kan. Dia mentafsirkan firman Allah tu dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam tu ikut akal dia. Kan? Ikut akal dia. Bahaya kan. Kita cuba tengok ulama dahulu kan, macam mana kitab Imam At-Tabari tu, tafsir At-Tabari tu, kenapa sampai sekarang orang rujuk tafsir tu? Apa tuan-tuan tengok, duduk sejenak taman syurga ni fikir, macam mana boleh kitab tu dah lama tu sampai sekarang orang rujuk. Sehingga sekarang kitab tafsir At-Tabari tak ada tafsir yang boleh menandingi tafsir tersebut. Tak boleh. Nak bersaing pun tidak, hampir dekat pun tidak, satu pun tidak. Macam mana macam tu kan? Sebab silsilah hidup Imam Tabari tu kan, dia nak betul-betul faham tafsir Quran tu mengikut acuan agama. Pengorbanan banyak lah kan. Pengorbanan banyak. Tidur kurang, makan kurang, minum kurang, buang masa kurang, tak ada. Imam Tabari tak ada. Dia karang kitab tu, tafsir At-Tabari kan. Dan dengan keikhlasannya Allah Ta'ala pulangkan khazanah itu sehingga sekarang, dan akan datang orang akan ambil kitabnya untuk buat rujukan. Dan tafsirnya seluruh bahasa pun dah ada kan. Melayu, Itali, Sepanyol, Jerman, English, semua ada. Kan? Tu kita pun, walaupun zaman kita teknologi hebat, jangan kita dibohongi dengan bisikan-bisikan makhluk halus dan juga orang-orang sekeliling kita. Jangan teman. Kalau betul tak tahu, buat cara tak tahu, diam je. Minta maaf, ni bukan bidang kita. Minta maaf, ni bukan bidang saya minta maaf. Allah Ta'ala dah kata dalam Quran, fas'alu alidzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah orang yang tahu, sekiranya kamu tak tahu. Ayat tu, teks tu pun, dia fokus khitab dia kepada dalam agama. Tanyalah kan. Tanya orang yang lebih arif. Tahu-tahu pun jangan Google jumpa jawapan orang-orang yang cukup mencurigai. Faham kan? Taman syurga pun tak duduk umpan. Semayang berjemaah kat masjid ni pun tidak. Tuan-tuan nak pegang kata-kata macam ni kan. Zaman dulu ulama-ulama dulu nak pegang dengan kata-kata imam-imam begini, mereka akan nilai sampai semayang malam ke tidak. Semayang malam kan. Maknanya semayang fardu tu bagi dia adi. Adi ni biasa. Semayang fardu di masjid tu biasa. Apatah lagi saf pertama. Tapi dia tengok lagi, semayang malam tak tidak imam ni? Semayang malam tak? Bila tahap sampai ke semayang malam pun, baru mereka kena tengok macam mana periwatan yang dikeluarkan oleh imam tersebut. Nampak kan? Zaman tu dia punya jaga agama kan. Zaman tu tak ada YouTube kan. Mana ada YouTube? Google, cerah masa depan. IG, FB, mana ada? Tapi macam mana zaman itu
walaupun tak ada media, nama Imam Fakhrul Razi dikenali di bumi Iraq. Kan? Kan? Ni mudah-mudahan bukakan mata hati kita supaya nampak jalan yang sepatutnya, yang kita kena cari panduan ilahi. Dia muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tuan-puan, dalam pandangan yang lain mengatakan bahawa menurut pandanganku terdapat hadis yang menunjukkan bahawa yang akan meniup trompet bukan malaikat Israfil. Ada pandangan di sini bukannya malaikat Israfil yang akan meniup trompet nanti waktu kita nanti di sana. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Hafiz, beliau meriwayatkan daripada Sulaiman, daripada Ahmad bin Qasim, daripada Uthman bin Muslim, daripada Hamad bin Salamah, daripada Ali bin Zaid, daripada Abdullah bin Harith. Dia berkata, aku sedang berada dekat dengan Aisyah dan Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab bercakap tentang malaikat Israfil, maka Aisyah berkata, wahai Ka'ab, beritahulah kepadaku mengenai malaikat Israfil itu. Aisyah bertanya pada Ka'ab. Ka'ab menjawab, kamu pasti telah mengetahuinya. Aisyah berkata, aku memang mengetahuinya, tapi aku mahu mengetahui apa yang kamu ketahui tentang malaikat Israfil. Aku dah masuk Isyak. Boleh maklum tuan-tuan kejap lagi, 4 minit lagi. Ka'ab lalu berkata, malaikat Israfil mempunyai 4 buah sayap. 2 buah terbentang di udara. 2 buah terbentang di udara. 1 dipakainya dan 1 lagi berada di atas bahunya. Arash terletak di atas bahunya. Pena terletak di atas telinganya. Apabila wahyu akan turun, maka dicatat terlebih dahulu dengan pena itu, kemudian semua malaikat mempelajarinya. Ni nak cerita kat kita perempuan, betapa besarnya ilmu Allah Ta'ala. Kuasa Allah ni tak ada tandingan. Kita takut ni nak cerita teman-teman kita yang tak takut yang lawan Allah Ta'ala, yang menidakkan kuasa Allah, yang nak buat macam-macam kepada Allah. Ni. Dan orang begini Allah Ta'ala akan letakkan dalam keluarga tuan-tuan perempuan. Mesti ada apatah lagi keluarga saya pun ada juga. Kitalah yang kena corakkan diorang kena bantu mereka. Sebab kita duduk kawasan bandar. Pemikiran orang bandar takkan sama dengan pemikiran orang kampung. Orang bandar ni lebih suka kepada logik. Semua logik. Ni sikit logik. Logik dan logik. Kampung lain. Kampung sebab dia kesempitan, kemiskinan, dia jadi lain. Bandar lain pula. Kerana satunya keegoannya. Dia rasa dia kemas sebab dia dapat daripada usaha dia sendiri. Maka tuan-tuan perempuan, ejen kepada Allah Ta'ala, nasihat keluarga kita. Maklumkan, tanpa Allah kamu takkan sampai tahap gini. Dan tanpa Allah kamu takkan jadi cerdik begini. Siapa yang izinkan kita datang kat taman syurga ni? Allah. Siapa yang berikan kita kesihatan duduk di sini? Allah. Siapa yang benarkan kita ada waktu sekarang ni? Allah. Ada tak dalam hidup kita boleh genggam walaupun sesaat bawah kuasa kita? Tak ada. Tapi berapa ramai yang kita boleh akur, yang semuanya adalah ketentuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya kita dan yang ni kita kena selalu main-mainkan akal kita kena main-mainkan selalu. Saya boleh dapat jadi Datuk Seri, jadi Tan Seri, jadi Prof, jadi orang yang pakar dalam bisnes. Kalau tak dengan Allah ni, takkan dapat satu pun. Walaupun satu projek, takkan dapat. Ini semua Allah yang bagi ni. Tu sifat orang rendah diri Lagi kita tuan-puan tunduk pada Allah lagi Allah Ta'ala naikkan tuan-puan.
Lagi tuan-puan tunduk lagi kepada Allah, lagi Allah naikkan Allah. Dan setiap kali tuan-tuan perempuan naik, Allah Ta'ala bagi, setiap kali itulah ujiannya akan lebih berat. Akan pasti orang sekeliling kita ada dengki kan. Akan pasti orang sekeliling kita akan mencemuh kita. Dan akan pasti orang sekeliling kita nak tunggu menjatuhkan kita. Itu manusia. Mana? Dan yang ini yang kita belajar pada malam ini. Kita tak nak langsung sifat ini pada diri kita. Tak nak langsung. Tak nak. Sebab kita nak duduk nanti di sana biar ada abadan abada sonok selama-lamanya kan. Tak nak sangkut dah dengan orang. Biar kat dunia je sangkut. Kat sana selesai. Li muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat peniup trompet berlutut di bawah salah satu kakinya, sedangkan kaki malaikat Israfil yang satu lagi tegak berdiri apabila trompet sangkakala telah dirapatkan ke mulutnya kerana akan ditiup. Maka belakangnya menjadi sengit dan pandangan matanya menoleh ke atas melihat malaikat Israfil. Berhenti sebentar puan. Pilihan kepada Tuan Bilal, kemudian Simon sedikit masa insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Daiman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatu qa'imati sayyidina Muhammad wa sayyidil fadilah wa ba'th maqam Ahmad alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, saya mohon sikit masa lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua insya-Allah. Sambungan di tuan-puan. Malaikat peniup trompet berlutut di bawah salah satu kakinya, sedangkan kaki malaikat Israfil yang satu lagi tegak berdiri apabila trompet sangkakala telah dirapatkan ke mulutnya kerana akan ditiup. Maka belakangnya menjadi sengit dan pandangan matanya menoleh ke atas melihat malaikat Israfil. Apabila dia melihat malaikat Israfil telah melipat semua sayapnya, maka itu merupakan tanda perintah untuk segera meniup trompet sangkakala. Sayyidatina Aisyah berkata, seperti itulah yang aku dengar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini muslimin muslimat mati Allah sekalian, suasana waktu itu adalah suasana yang cukup menggerunkan serta menakutkan. Waktu itu nanti saya cakap ini, tuan-tuan perempuan dengar, kita semua akan lihat nanti depan mata. Kita semua
Dengan izin Allah kita semua akan lihat. Dan itulah yang paling kita risau tuan-puan. Tak tahu nanti keadaan kita macam mana. Sebab itu Allah Ta'ala maklum kita awal-awal bila duduk di muka bumi tuan-puan. Setiap kali bila Bilal berkumandangkan azan, cubalah kita kena hadir di rumah Allah kan. Cuba kan. Cuba hadir. Ada pula taman-taman syurga dimaklumkan, hadir taman-taman syurga kan. Hadir. Kerana dua ibadah ini adalah antara yang disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kan. Cuba pakat-pakat kan. Pakat-pakat. Usaha kan. Sebab tuan-tuan perempuan dah dengar ni malaikat ni. Kalau kita ni pun rasa begitu, gelisah dan sebagainya, insya-Allah gelisah kita tu akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita datang rumahnya. Lepas tu kita duduk dalam taman syurga. Waktu orang lain sibuk untuk mendapatkan dunia semata-mata, kita letakkan dalam hidup kita dalam sehari ada waktu kita untuk Allah. Nampak kan? Adalah harapan kan? 24 jam tu, hidup kita 24 jam sehari. Dalam waktu itu, kita dah letak dalam kita punya kalender dan sebagainya. Untuk Allah memang ada. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah bagi macam-macam dah kat saya dia. Dah bagi macam-macam dah. Apa lagi saya nak? Maka yang saya nak kembali balik pada Allah dalam keadaan fitrah semula jadi. Selesai. Kan? Apa lagi kita nak kan? Tak ada. Mana? Jadi muslimin muslimat mati Allah sekalian, sebagai kesimpulan di malam yang penuh barakah ini, daripada dua tajuk yang saya berikan mengenai musibah sakit dan juga waktu yang baik. Maksudnya waktu yang baik dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah tajuk yang besar. Di sini letakkan orang mukmin bebas dari ketakutan, fitnah serta azab kubur. Antara penyebab selamat daripada siksa kubur yang saya katakan tadi, pertamanya waktu yang baik. Yang seterusnya itu sebelum tu adalah musibah sakit. Jadi kita cuba congak-congak tengok dalam hidup kita tuan-puan, banyak mana masa kita untuk yang menjadikan kita. Banyak mana? Itu tengok tu dah kan. Kalau kita banyak, betul-betul banyak kita untuk yang menjadikan kita ini memang cukup banyak, maka harapan kita cukup cerah nanti kita di sana. Betul kan? Tapi kalau kita dengan Allah Ta'ala pun tuan-puan, kita berkira man. Berkira tu. Maka waktu itulah nanti di padang mahsyar Allah Ta'ala akan berkira balik dengan kita. Mudah-mudahan tuan. Mudah-mudahan kita ni menjadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang dapatkan kebahagiaan di dunia dan ketenangan di akhirat. Dan moga-moga kita dapat pada tahun ini. Kita doakan keluarga kita ni yang pergi haji tu dapat haji yang mabrur, insya-Allah. Doakan. Dan kita di sini pakat-pakat kita masuklah korban dan sebagainya. Kalau tak ada, kita khidmat untuk jemaah untuk buat korban. Moga-moga itu Allah Ta'ala berikan kita sedikit tempias pahala kepada kita supaya kita nampak memang kita satu hari nanti akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Dan kita harapkan anggota kita semua ini bila dihitung oleh Allah Ta'ala, mereka boleh berkata benar terhadap Tuhan punya badan. Mudah-mudahan. Yang terbaik semua datang pada Allah. Yang kurang daripada kelemahan di sisi, saya minta maaf. Terkasar bahasa, terguris hati tuan-tuan dan puan-puan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna minkum. Taqabbal ya karim.